Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 4, bab 8 sukatan saratkan data tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.1 seratkan dan standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan maksud seratkan. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 212 sehingga 214. Baiklah, mari kita mulakan dengan melihat situasi ini. Nyodo di bawah menunjukkan saiz kasut bagi 20 orang murid. Data ini dikutip secara rawak dari sekolah A, sekolah B dan sekolah C. Kalau kita lihat data ini ditunjukkan dalam bentuk jadual. Selain pada jadual, kita juga boleh mempersembahkan data dalam bentuk grafik yang lain. Salah satu contohnya adalah melalui plot titik. Plot titik kita telah pun pelajarinya semasa berada di tingkatan 1. Jadi mari kita membuat sedikit ulang kaji bagaimana untuk melukis plot titik. Pertama sekali, kita akan buat satu garis lurus seakan-akan garis nombor. Kemudian di sini kita akan labelkan nilai cerapan. Nilai cerapan kita di sini adalah saiz kasut. Jadi kita akan labelkan saiz kasut bermula dengan 5 sehinggalah saiz 8. Kemudian bilangan murid kita akan menggunakan plot titik. Kalau kita lihat di sini saiz kasut 5 ada 4 orang murid. Jadi kita akan buat 4 titik pada nombor 5 ini. Kemudian untuk saiz 6 kita ada 5 orang murid. Kita buat 5 titik. Seterusnya saiz 7 ada 6, kita buat 6 titik. Dan saiz 8 ada 5, jadi kita akan buat 5 titik. Dan begitu jugalah seterusnya untuk sekolah A. Kita akan buat plot titik juga seperti ini. Kemudian sekolah C juga pun sama. Dan sekolah C, saiz kasutnya terdiri pada saiz 5 sehingga saiz 10. Dan kalau kita lihat di sini, tidak ada saiz 9. Tetapi kita kena juga letakkan 9 agar gap antara saiz tersebut adalah seragam. Seterusnya, apa yang kita dapat daripada jadual dan juga plot titik ini? Baiklah. Seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita tengok nilai cerapan kita. Kita ambil nilai cerapan paling tinggi ataupun nilai cerapan maksimum dan juga nilai cerapan minimum. Dan untuk sekolah A, maksimumnya adalah 8 dan minimumnya adalah 5. Kalau kita tolak, kita akan dapat 3. Seterusnya, kita tengok pula data sekolah B. Cerapan maksimumnya adalah 8 dan minimumnya adalah 4. Maka, beza maksimum dan minimum di sini adalah 4. Kemudian, kita lihat pula sekolah C. Cerapan data maksimumnya 10 dan minimumnya adalah 5. Maka beza keduanya adalah 5. Baiklah. Jadi, apa maksud beza maksimum dan minimum ini? Nilai cerapan maksimum ditolakkan dengan nilai cerapan minimum, kita akan dapat seratkan taburan. Dan di mana semakin besar nilai yang kita dapat, membawa maksud data yang diserat itu lebih luas. Jadi inilah maksud apabila kita mengambil nilai cerapan maksimum dan kita tolakkan dengan nilai cerapan minimum. Kita lihat di sini, sekolah A, sekolah B dan sekolah C, kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa seratkan data sekolah C lebih luas dari sekolah A dan B kerana hasil maksimum dan minimumnya adalah 5 berbanding dengan sekolah A dan sekolah B iaitu 3 dan 4. Dan kita juga boleh membuat perbandingan sekali lagi. Kita boleh katakan bahawa seratkan data sekolah B lebih luas dari sekolah A. Jadi di sini kita mengambil nilai hasil tolak tersebut. Dan itulah yang dikatakan sebagai seratkan data. Baiklah, mari kita lihat contoh yang lain iaitu tinggi sebahagian murid di dalam kelas. Kali ini kita lihat kelas 4 aman
4 aktif dan juga 4 arif. Soalannya, kelas manakah mempunyai serakan data paling luas? Jadi untuk menjawab persoalan ini, apa yang perlu kita buat adalah kita akan ambil murid yang mempunyai tinggi paling maksimum dan ditolakkan dengan murid yang mempunyai ketinggian yang paling minimum. Jadi kita lihat kelas 4 aman, 4 aktif dan juga 4 arif. Dan kita dapati terdapat perbezaan tinggi antara ketiga-tiga kelas ini, dan apabila kita lihatnya dengan mata kasar, kita dapati bahawa kelas 4 arif mempunyai beza yang paling tinggi. Jadi kita boleh katakan bahawa data diserap lebih luas dalam kelas 4 arif. Mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari soalan praktis kendiri 8.1a nombor 2 muka surat 214. Tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada suatu hari tertentu dicatatkan seperti yang berikut. Didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam bentuk masa lebih besar sama dengan P, lebih kecil sama dengan Q. Nyatakan nilai P dan nilai Q. Jadi di sini kita ada ketaksamaan sini, iaitu masa berada di tengah-tengah, lebih besar sama dengan P, lebih kecil sama dengan Q. Jadi penyelesaiannya, kita dapati bahawa nilai P itu merupakan nilai cerapan minimum, manakala nilai Q adalah nilai cerapan maksimum. Jadi kita akan cari nilai cerapan minimum dan maksimum di dalam jadual ini. Jadi kita dapati bahawa 30 adalah nilai P, iaitu nilai yang paling kecil di antara kesemua-semua data ini. Kemudian nilai Q adalah 120, iaitu nilai yang paling besar ataupun nilai maksimum di dalam data ini. Kita lihat di sini kita ada dua nilai 120 dan juga satu lagi di sini. Maka kita boleh tuliskan bahawa masa lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil sama dengan 120. Kita lihat pula contoh kita yang kedua. Soalan ini diambil dari soalan praktis kendiri 8.1a, soalan nombor 3, muka surat 214, buku teks. Raja menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam cm beberapa jenis sampel daun. Apakah beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek? Soalan ini agak mudah. Penyelesaiannya kita akan cari nilai daun yang terpanjang. Kita lihat di sini titik yang paling berada di sebelah kanan ini. Jadi kita dapat bacanya adalah pada panjang 16.4. Kemudian kita ambil pula sampel daun yang paling pendek yang berada di paling kiri. Dan kita baca nilainya sebagai 14.1. Maka kita ambil nilai maksimum dan ditolakkan dengan nilai minimum, terdapat 2.3. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman kamu, bolehlah menjawab latihan dalam buku teks praktis kendiri 8.1a muka surat 214. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.